Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabat al zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari sebuah kitab yang bernama Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Syekh Ibn Al-Imad Al-Misri rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang hukum makmum waswas pada membaca Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan apa yang dinakalkan daripada oleh sebahagian mutaakhirin itu ialah seperti mana yang aku lihatlah di dalam syarah muhazzab pada nasakh yang mu'tamad, maka bahawasanya berkata ia, dan daripadanya bahawa adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah, ini berat lidahnya, dan seumpamanya tidak kerana was-was, tetapi imamnya cepat bacaannya dan rukuk ia sebelum sempurna Fatihahnya. Inilah ibaratnya yang sebenar, maka kesilapan itu daripada orang yang menakalkannya, bukan kerana was-was dengan katanya seperti was-was. Syekh Ibn Imad rahimahullah ta'ala memberi komentar berkaitan tentang terdapat pandangan di kalangan para alim ulama, termasuklah pengarang kitab Al-Jawahir Al-Syekh Al-Imam Al-Qumuli atau Qumuli rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawa di antara keuzuran termasuklah waswas. Jadi mereka yang waswas membaca bismillah, ada yang membaca suratul Fatihah sehingga ketika membaca bismillah pun dia waswas, bis begitu. Bismillah ni pun ada di kalangan orang yang semayang ini membaca bis sebagaimana yang disebut dalam kitab Tarsyih Al-Mustafidin, walau qala muwaswisun bis lam tabtul in qasada bidzalika al-qira'ata. Jika sekiranya orang yang waswas membaca kemudian bismillahirrahmanirrahim, adakah bacaan itu terbatal?
ataupun tidak? Adakah dia membatalkan mualat berturut-turut ketika membaca suratul Fatihah ataupun tidak? Jadi pengarang kitab Tarsyih Al-Mustafidin yang mensyarahkan kitab Fathul Mu'in menyatakan sekiranya orang yang was-was membaca suratul Fatihah bermula pada bismillah sehingga ianya membaca berkali-kali bis ianya tidak batal dengan syarat orang yang was-was ini ada berniat membaca, ada niat membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan syarat dia ada niat membaca. In qasada bizalika, jika dia was-was tadi berniat al-qira'ata, iaitu niat baca Fatihah. Wa illa, tapi kalau dia baca bis tidak ada niat membaca suratul Fatihah, batalat salatuhu, maka salatnya menjadi batal. Inilah pandangan Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tuhfah. Syekh Al-Imam Al-Qamuli rahimahullah ta'ala mensinaraikan keuzuran ini termasuk was-was, sepatutnya keuzuran ini yaitu jahil, terlupa. Ini di antara keuzuran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an ummati, terangkatnya qalam daripada umat aku. Qalam ini makna terangkatnya tulisan pahala ataupun dosa. Rufi'al qalam anis thawab awil iqab, terangkatnya qalam tidak ditulis dari sudut pahala ataupun dosa di kalangan umat aku jika sekiranya mereka itu dalam keadaan tertidur. Ini tadi akan dituliskan dosa ataupun pahala. Di antaranya juga iaitu orang tidur sehingga dia jaga. Kalau orang tidur ni cakap mengapu-apu, tengah tidur diceraikan isterinya, tak jatuh cerai. Tengah tidur dia kata dia murtad, dia kata dia mengaku dia bukan Islam, tak jadi murtad, sehinggalah dia bangun. Orang gila sehingga dia sedar. Begitu juga orang yang lupa sehingga dia ingat. Jadi lupa termasuk keuzuran, jahil termasuk keuzuran. Adakah was-was ini termasuk keuzuran? Al-Imamul Qamuli menyebut ianya termasuk keuzuran sekiranya itu penyakit dia. Itu penyakit dia. Tetapi Syekh Ibn Imad tidak bersetuju. Setelah beliau meneliti di dalam kitab-kitab mazhab Al-Imam Syafi'i, ternyata bahawa ulama Syafi'i hanya menyebut orang yang was-was ini tidak termasuk uzur, melainkan uzurnya kerana lidahnya yang berat, saqilul lisan, nak menyebut tumpayah bismillah gitu. Ini orang saqilul lisan. Kalau sebut Allah pun Allah, ini orang saqilul lisan. Jadi dia menyebabkan lambat bacaannya. Orang dah imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi sebab dia lidahnya berat. Ghairil maghdubi, memang dia tak boleh ubah dah, lidah dia memang begitu, saqilul lisan. Ini termasuk keuzuran. Imam rukuk, dia tidak rukuk lagi. Imam i'tidal, dia tidak i'tidal. Imam sujud, dia tak sujud juga lagi. Bagi orang yang saqilul lisan, lidahnya yang berat, disebabkan semula jadi, iaitu khilqah dia, kejadian dia memang dijadikan oleh Allah, lidah dia berat, payah nak sebut huruf ni. Jadi mereka ini diberikan kelonggaran 3 rukun panjang dengan imam,
masih lagi ianya dikirakan muwafiq. Contoh, dia nak pergi habis juga suratul Fatihah sebab dia saqilul lisan, dia baca lambat, lidah dia payah nak sebut huruf. Waladdallin pun orang sebut waladdall, dia dia memang payah, bukan sengaja dia buat. Imam rokok dia tidak rokok, dimaafkan lagi. Imam i'tidal dia tidak rokok lagi, dimaafkan lagi. Imam sujud kali pertama dia tidak juga rokok lagi, dimaafkan. Imam duduk i'tidal, duduk antara dua sujud, dia tak rokok lagi, diberikan kemaafan lagi, masih lagi muwafiq. Tapi imam sujud kali dua, yang kedua dia tidak juga rokok, maka ketika itu kena buat di antara kena pilih sama ada ia nak ikut imam ataupun mufaraqah daripada imam. Bagaimana caranya? Kalau dia nak ikut juga imam, dia terus sujud dan bertukarlah ia menjadi masbuq. Tukar jadi bertukar jadi masbuq, dan rakaat tadi tidak dikira, dia perlu tambah satu rakaat lagi. Imam beri salam nanti dia kena tambah satu rakaat lagi, kerana rakaat itu tidak dikira, maka dihukumkan dia masbuq. Sekiranya dia nak terus juga menjadi makmum, ataupun dia boleh berniat mufaraqah, tak mau ikut imam dah, jadi dia menyempurnakan sembahyang seorang diri. Ini pandangan kebanyakan di kalangan para alim ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikaji oleh Syekh Ibn Iman, Syekh Ibn Iman rahimahullah ta'ala. Tapi was-was tidak termasuk, dia kata was-was tidak termasuk. Walau bagaimanapun sekiranya was-was ini memang penyakit dia, ada kelonggaran juga yang disebut oleh para alim ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, di antara Al-Imam Al-Qumuli, walaupun Syekh Ibn Iman tidak bersetuju. Dan begitu juga pandangan yang disebut oleh Al-Imam, seorang pengarang kitab yang terkenal, iaitu Fathul Allam, di Imam Jordani rahimahullah ta'ala, menyebut orang yang was-was ini diberikan kelonggaran, jangan tertinggal lebih daripada 2 rukun panjang. 2 rukun panjang. Tadi 3 rukun saqilul lisan, 2 rukun panjang. Imam rokok, dia tak rokok juga, dia tak habis lagi Fatihah dia sebab dia was-was. Imam i'tidal, dia belum lagi juga rokok. Imam sujud, ini dah masuk 2 rukun. Imam sujud dia tak rokok juga, kena 2 pilihan. Sama ada ianya tidak mau ikut imam mufaraqah, ataupun nak terus juga ikut imam terus sujud, dan rakaat itu tidak diambil kira, dia perlu tambah 1 rakaat lagi apabila imam memberi salam. Ini pandangan Al-Imam Jordani rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Fathul Allam, Fathul Allam fi fiqh sadat Syafi'iyah. Kerana was-was ini merupakan ibtila ataupun ujian bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara was-was ini pernah berlaku kepada seorang anak murid kepada waliullah Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullahu ta'ala. Seorang ni mengadu kepada Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahawa beliau ni memang was-was di dalam semayang, was-was di dalam semayang. Jadi mengadu kepada Tuan Syekh, macam mana nak ubat ni? Tuan Syekh menyebut bahawa sesungguhnya kamu ni telah diganggu oleh syaitan yang bernama Khanzab, nama dia Khanzab. Oleh sebab itu bacalah, dia kata, a'udzu Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, min syaitanil waswasah Khanzab. Dibaca 3 kali, Allahumma inni a'udzu bika min syaitanil waswasah Khanzab. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan waswas Khanzab.
Nama syaitan ni ialah khanzab. Nama syaitan ni ada nama syaitan al-walhan, yang mengganggukan bagi orang yang mengambil uduk. Dia ganggu orang ambil uduk. Oleh sebab itu mereka yang memahami hukum fiqh, ambil uduk ni bukan perlu yakin air ni rata semua, hanya cukup dengan ghalabatuz zan. Dalam kitab fiqh, ghalabatuz zan, kuat sangkaan kita ianya dah rata, kira sah lah. Kita dah basuh tangan, nampak dah rata, dah basah dah, ghalabatuz zan. Tak perlu kita nak belik nak sampai ke yakin. Sebab kitab fiqh hanya sekadar ghalabatuz zan nama dia. Oleh sebab itu, kerana tidak faham hukum fiqh, nak sampai yakin, sampai baju pun basah, basuh lagi, tu pun tak yakin juga lagi. Maka ni telah diganggu oleh syaitan yang bernama syaitanul walhan, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kamu membaca Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah khanzab sebanyak 3 kali, kemudian maka letakkanlah tanganmu, dia kata, di tangan kananmu dekat dada, dia kata, faman ahassa bidzalika. Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, pengasas kepada tarikat As-Sazuliyah, menyatakan selepas kamu baca 3 kali tadi, kalau letak tangan kanan dekat dada, kemudian membaca Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Maliki, Maha suci Tuhan, Maha suci. Al-Malik ini raja, segala raja, atau Allah. Al-Quddus yang maha suci, Al-Khallaq yang mencipta, Al-Fa'al yang boleh melakukan, maha melakukan segala-galanya. Maka kita mohon pada Allah, Allah yang ciptakan aku, Allah yang boleh lakukan, minta supaya dihilangkan penyakit waswas tersebut. Baca sebanyak 7 kali. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al, 7 kali. Kemudian ditambah dengan ayat dalam surah Ibrahim ayat 19 hingga 20. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. In yasha, jika Allah kehendaki, yuzhibkum, nescaya Allah menghilangkan kamu, apa yang kamu rusingkan, apa yang kamu penderitaan yang kamu alami, apa yang kamu alami sekarang ni. Kalau waswas-waswaslah, kita mohon pada Allah supaya Allah hilangkan. Wa ya'ti bi khalqin jadid, nescaya Allah akan ciptakan yang baru. Semua itu tidak payah bagi Allah, sebab Allah maha gagah perkasa. Baca ayat ni, dia kata, baca sebanyak 3 kali. Jadi anak muridnya di atas saranan tuan guru membaca yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah khanzab, 3 kali. Kemudian dia membaca Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al sebanyak 7 kali. Kemudian membaca in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, 3 kali. Alhamdulillah telah dibaca berkali-kali. Dengan izin Allah, Allah tukarkan wa ya'ti bi khalqin jadid, ianya tidak waswas lagi. Tidak waswas lagi. Ini amalan para wali. Ulama yang alim, Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, Allah ilhamkan mengajar anak murid yang waswas. Justru itu sekiranya waswas juga, pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i boleh dirumuskan sebanyak 3 pandangan. Pandangan menurut kitab kita Ibnu Imad, bahawa sesungguhnya mereka yang waswas ini dihukumkan seperti muwafiq.
dia tidak termasuk keuzuran, maka orang yang muafik tanpa keuzuran tidak boleh tertinggal 2 rukun panjang dengan imam. 2 rukun panjang. Bagi orang yang muafik, mereka yang sempat membaca atau sempat takbiratul ihram dengan imam dan sempat membaca suratul Fatihah bersama dengan imam pada hukum adatnya. Pada hukum adatnya sempat membaca suratul Fatihah bersama dengan imam. Tetapi disebabkan dia was-was, dia tak dapat baca surah Fatihah bersama dengan imam, disebabkan dia was-was. Maka dihukumkan ianya seperti orang muafik. Dia tetap dihukumkan seperti orang yang muafik, boleh tertinggal, iaitu jangan lebih daripada 2 rukun panjang. Jangan lebih tertinggal daripada 2 rukun panjang, kerana ia tidak termasuk di kalangan orang yang uzur. Ini pandangan kebanyakan di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu Tuan Syekh menyatakan orang yang menakalkan was-was termasuk uzur, dia kata silap. Orang yang menakalkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana Al-Imamul Qamuli, dia kata tak betul. Telah ku teliti bahawa ibarat yang sebenarnya maksud uzur ialah orang yang lidahnya berat, ya, saqilul lisan, ataupun bacaan imam terlampau laju. Imam ni bacanya terlampau laju sehingga makmum tidak dapat mengikut imam, terutama pada semayang tarawih, sehingga tidak dapat mengikut imam. Jadi imam ni terlampau laju, ini juga termasuk keuzuran. Sekiranya kita tidak dapat mengikut imam, diberikan kemaafan, iaitu tertinggal 3 rukun. 3 rukun panjang. Tapi takkan tiap-tiap rakaat kita tertinggal 3 rukun panjang. Adakah tiap-tiap rakaat kita tertinggal 3 rukun panjang disebabkan imam membaca terlampau laju? Al-Imamul Qamuli rahimahullah, Al-Imam Jordani rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Fathul Alam, bagi imam yang membaca terlampau laju, ibaratnya yang berbunyi walau kanal imamu sari'al qiraati ala khilafil adah. Jika imam ni dia baca terlampau laju, menyalahi adat, dia boleh satu nafas suratul Fatihah tu semayang tarawih 7 minit 20 rakaat 7 minit semayang apa ni. Sekiranya imam itu bacaannya terlampau laju, menyalahi adat. Macam mana menyalahi adat? Bihaisu lam yudrik al-ma'mumu ma'ahu, sehingga imam tak dapat sehingga makmum tak dapat ikut dia ni. Zamanan yasa'ul fatihata, tempoh masa yang membolehkan baca Fatihah bagi orang yang pertengahan, bukan kerana gagap, bukan kerana berat lidah, bukan kerana dia ni mat slow, tapi memang orang biasa je. Sebagaimana berlaku, dia kata kama yaqa'u min ba'dil a'immati fi salatit tarawih, sebagaimana berlaku sebahagian imam-imam tarawih. Macam mana nak buat? Ulama di kalangan mazhab kita, Imam Syafi'i kata, kalau dalam keadaan begini, terus saja ikut imam. Imam rokok, kita rokok terus. Kita bertukar menjadi orang masbuk. Kalau keadaan begini, ini nama uzur, nama ni.
Tak perlulah nak tunggu sampai kita baca habis Fatihah tertinggal 3 rukun panjang. Kalau betul imam ni sari'ul qiraah, sebahagian ulama kita mazhab Imam Syafi'i menyatakan bertukar ketika itu menjadi orang yang masbuk. Mana yang baki itu imam tanggung. Imam tanggung. Macam kakak-kakak, makcik-makcik pergi semayang di dalam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram ni baca laju. Imam Masjidil Haram baca laju. Imam Masjid Nabawi baca pelan. Terutama kakak-kakak, makcik-makcik biasa semayang di Malaysia ni tu imam baca pelan-pelan. Sebab dalam mazhab lain kalau kita dengar imam baca surah Fatihah, kita tak perlu baca Fatihah di belakang. Tak perlu baca Fatihah. Tu setengah orang Arab sebelah kita ni tak baca Fatihah. Sebab mazhab mereka bila Fatihah didengar, bacaan imam adalah supalah bacaan kita. Tetapi sekiranya tak dengar imam baca Fatihah, perlu baca Fatihah. Tapi kalau dengar imam baca Fatihah, tak payah baca Fatihah dah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibaca, hendaklah kamu diam dan perhatikan. Jadi sebahagian ulama di kalangan mazhab termasuk mazhab Ahmad, iaitu mazhab Malik, menyatakan bahawa sekiranya imam baca kuat, kita tak payah dah baca Fatihah. Tak payah baca Fatihah. Imam Syafi'i berpandangan bahawa dengar ke tak dengar mesti baca Fatihah. Berdasarkan umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kerana la salata ini mengikut dalam kaedah usul fiqh berbentuk umum. Tidak sah semayang itu melainkan membaca surat Al-Fatihah. Ini dinamakan siyagul umum kerana terdapat la dan bertemu dengan isim nakirah. Setiap nafi bertemu dengan isim nakirah, ianya berbentuk umum. La ialah nafi, iaitu tidak salata, dia tidak ada alif lam, namanya nakirah. Maka pertemuan di antara nafi dengan nakirah ia berbentuk umum, bermakna tak sah semayang. Sama ada solat itu solat seorang diri, ataupun ia menjadi makmum, ataupun dia jadi imam. Semayang sunat ke, semayang fardu ke, semayang sunat, semayang jenazah ke, mesti baca Fatihah. Mesti baca Fatihah. Oleh sebab itu Imam Syafi'i berhujjah mengikut kaedah usul fiqh. Mengikut kaedah usul fiqh. Dalam mazhab lain tak baca surah Fatihah. Jadi kita bermazhab Syafi'i macam mana? Tu imam ni baca laju. Tu kadang-kadang makcik-makcik, kakak-kakak yang memang semayang begitu tertib, orang Malaysia ni tercungap-cungap kalau semayang dalam Masjidil Haram, setengah imam begitu laju. Sana memang jenis laju je. Cara orang Arab Mekah dengan Arab Madinah tak sama, dia lain. Setiap tempat ni pun tak sama. Orang Madinah ni orang alim dia pun lain. Kita kalau dia mengajar, kita jangan nak sampuk-sampuk dia tengah mengajar. Sebab dia orang Madinah, dia jadi kurang ajar, dia tak layannya, muka dia akan jadi berubah. Sebab orang Madinah begitu. Jadi pengalaman saya di tanah Arab ni, kalau tok guru ni datang daripada Madinah, memang kena hormat dia. Dengar dia cakap pun pelan, tak ada kasar-kasar. Itu Madinah punya, orang Madinah begitu. Tapi orang Arab Mekah lain. Ya Allah, roh khalas dia ada style begitu. Dia pun bahasa gaya dia tak sama, bahasa dia pun ada kelainan sedikit. Sebab kedudukan tempat ini memberi peranan. Jadi macam mana? Ada pandangan mazhab kita Imam Syafi'i, kalaulah kita nak tunggu juga 3 rakaat, menyebabkan imam dah lama habis, kita tak kalau kita ikut pandangan yang kata 3 rukun panjang tadi, imam dah lama habis dah, kita tak habis juga lagi. Kalau sembahyang tarawih imam dah naik dah nak rukuk dah, kita bawa takbiratul ihram, tak ikut tertib lah ni. Jadi sekiranya imam ini sari'al, idza kana al-imamu sari'al qiraah, imam ni memang terlampau laju baca,
ia termasuk keuzuran, maka bertukar menjadi orang menjadi masbuk bagi makmum di belakang. Kalau nak pakai pandangan tersebut, Al-Imam Jurdani sebut dalam kitab beliau. Al-Imam Jurdani menyebut dalam kitab Fathul Alam. Tapi kalau nak pakai juga pandangan ulama Syafi'i yang lain, jangan tertinggal, iaitu 3 rukun panjang apabila termasuk keuzuran. Sekiranya tidak termasuk keuzuran, jangan tertinggal 2 rukun panjang, iaitu mana rukun panjang? Rokok, tidak rukun pendek. Sujud, itu rukun panjang. Kalau tertinggal 2 rukun panjang, maka boleh buat 2 pilihan, sama ada mufaraqah ataupun sembahyang tadi terus sujud bersama imam menjadi masbuk, dan perlu ditambahkan rakaat yang lain. Perlu ditambah rakaat yang lain. Permasalahan kita terus ikut imam rukuk, yang baki itu ditanggung oleh imam, maka dapat juga rakaat mengikut pandangan ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau imam ini terlampau laju bacaannya, terlampau laju. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan manakah seseorang itu dihukumkan muafiq? Muafiq dengan masbuk. Masbuk ni bukan maksud saya ustaz, imam, saya jadi makmum ketika imam rakaat keempat, saya pun takbiratul ihram, saya ikut imam ketika itu imam rakaat keempat pada sembahyang fardhu isya. Keadaan saya masbuk, itu bukan masbuk. Ia tetap nama muafiq kerana sempat baca Fatihah bersama dengan imam. Macam mana kita nak tahu muafiq atau masbuk? Ulama Syafi'i menyatakan ada 4 perkara. Yang pertama, man ahrama ba'da taharrumil imam. Seseorang yang takbiratul ihram selepas imam takbiratul ihram, hukumnya memang muafiq. Imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram, muafiq. Maka orang muafiq ni ianya boleh tertinggal 2 rukun, jangan lebih pada 2 rukun. Tapi orang masbuk tak boleh tinggal apa pun, kena ikut terus. Tak habis baca Fatihah, jangan ada dalam hati sikit lagi nak habis, tak boleh. Dia terus ikut imam rokok kalau dia orang masbuk. Yang kedua, man adraka awwalal qiyam fi rak'atil ula aw ghairaha. Makmum yang dapat awal berdiri dengan imam pada rakaat pertama ataupun lain daripada pertama. Mana imam berdiri, ketika itu imam baca surah Sabbihi suratul A'la, panjang tak? Panjang. Memang dia tak dapat takbiratul ihram dengan imam, tapi imam ketika itu baca surah, dia boleh habis surah Fatihah? Ya, boleh habis surah Fatihah. Hukumnya muafiq. Walaupun pada rakaat yang lain, bukan terbatas rakaat pertama, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat, kalau dia memang sempat baca pada dengan imam, nama dia muafiq. Yang ketiga, man adraka zamanan yasa'ul fatihata binisbati liqiraati nafsihi. Makmum yang mendapat tempoh masa yang begitu luas membaca suratul Fatihah nisbah pada diri dia. Nisbah pada diri dia, bukan nisbah pada orang lain. Nisbah pada diri dia. Contoh nisbah pada diri dia ni memang sempat baca Fatihah. Setiap orang tak sama. Nisbah pada diri dia ni memang boleh sempat baca habis, betul tajwid dia, betul sudut hukum baca suratul Fatihah, dia pun sempat habis, ya, nama dia muafiq. Yang keempat, man adraka zalika zamana binisbati liqiraati
imamihi. Barang siapa yang mendapat satu tempoh masa baca surah Fatihah nisbah kepada bacaan imam dia. Ada pula orang dia sempat baca Fatihah berdasarkan bacaan imam. Pandangan yang keempat ini ditolak oleh ulama. Ditolak oleh ulama kerana apa? Kerana tak semua orang boleh baca Fatihah satu nafas macam tu imam. Tak semua orang boleh baca Fatihah exactly ataupun betul-betul macam imam. Oleh sebab itu kalau nak diukur bacaan Fatihah imam, tak semua orang boleh ikut. Maka yang keempat ini tidak dipersetujui oleh ulama Syafi'i keseluruhannya. Maka yang jelasnya iaitu tiga perkara tadi yang dipersetujui di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seterusnya dalam kitab kita menyebut qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam permasalahan ini merujuk dalam kitab Wabalul Ghamami fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan seorang ulama yang alim daripada Yaman, Syekh Jamaluddin Abi Sulaiman As-Sayyid Muhammad Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Abdul Bari Ahdal. Beliau memberikan sedikit komentar berkaitan permasalahan yang dibahas dalam kitab kita ini. Tuan Syekh menyebut tambihun, ini satu peringatan. Lau tawaswasal ma'mumu fi qira'atil fatihati falam yutimmaha hatta rakal imamu lazimahu an yatakhallafa li itmamil fatihati wa yakunu mutakhallifan bighairi uzrin. Syekh menyebut ini kena ingat tambihun, satu peringatan. Kalau mengaji pasir tumbuh, tok guru saya dulu kalau jumpa tambihun, dia akan bagi takdir begini, hadza tambihun mudabbahun liman ghafala. Ini suatu peringatan, diperingatkan bagi orang yang lalai. Takdir ni saya tak pernah jumpa walaupun sampai ke Mesir. Maknanya ulama-ulama kita ni sebab mengaji di Mekah, mereka setiap kalimat ni dia ada maksud. Hatta budak-budak balik Mesir kalau jumpa tanya dia tambihun, apa maksud tambih? Dia sebut tambih peringatan. Kalau mengaji di pasal tumbuh, tambihun ay hadza tambihun munabbahun liman ghafala. Ini satu peringatan, diperingatkan bagi orang yang lalai. Apa yang lalai? Yaitu barang sekiranya makmum itu was-was pada membaca Fatihah dan tidak menyempurnakannya sehingga dia tak sempurna baca Fatihah sebab was-was sehingga imam rakaat, lazimahu an yatakhallafa, wajib dia ni teruskan habis Fatihah, li itmamil fatihati, menyempurnakan Fatihah sebab dia muwafiq, wa yakunu mutakhallifan bighairi uzrin, maka dia tidak termasuk tertinggal dengan imam disebabkan keuzuran, maka dia dibenarkan sampai dua rukun panjang saja. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah, Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab, Syarah Muhazzab Al-Imam Syirazi rahimahullah ta'ala. Sama balik kita makruh berimam kepada orang was-was, ini saya dah baca. Yang ke-13, hukum memanjangkan takbiratil ihram. Hukum memanjangkan takbiratil ihram. Mana apa hukum kita baca terlampau panjang? Terlampau panjang membaca takbir. Dibahaskan oleh ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i
rahimahullahu taala. Takbiratul ihram ini, kalimah lafzul jalalah, bacaannya termasuk dalam hukum maddul mubalaghah. Maddul mubalaghah itu mad yang boleh dimubalaghahkan, ataupun kita tajwid sekarang ni sebut maddut ta'zim. Kita tajwid dulu tulis iaitu maddul mubalaghah atau maddut ta'zim. Kalimah lafzul jalalah asalnya 3 harakat, iaitu 2 harakat, dua harakat, iaitu seperti mad asli ataupun maddut tabi'i. Tetapi lafzul jalalah ini boleh dipanjangkan melebihi daripada 2 harakat. Begitu juga kalimah la bertemu dengan kalimah ilaha, ilah asalnya 2 harakat, tapi boleh jadi 3 sebab dinamakan maddul mubalaghah. La majais munfasil, iaitu setakat 5, tetapi bertukar menjadi maddul mubalaghah ataupun maddut ta'zim, boleh baca sampai 6 harakat. Maka kalau dibaca Allah lebih daripada 2 harakat, hukumnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Hanya disunatkan jangan jangan terlampau panjang. Di kalangan ulama tarekat, baca Allah ini 7 harakat. 7 harakat. Ini dalam ilmu tarekat. Dia ada cara dia pula. Dalam ilmu fiqh, panjang ni jangan lebih pada 14 harakat. 14 harakat. Ilmu tajwid kata jangan lebih daripada 3 harakat. Jadi maddul mubalaghah atau maddut ta'zim. Ulama tasawuf pula, ulama tarekat 7 harakat. Adapun ulama fiqh menyatakan jangan lebih daripada 14 harakat. Kalau lebih 14 harakat maka batas sembahyang. Tapi paling aula iaitu 3 harakat. Paling aula. Tapi jangan lebih daripada 14 harakat. Mana datangnya 14 harakat? Jadi ulama tajwid barangkali ingin membantah pandangan ulama fiqh. Sebab mana datang boleh jadi 14 harakat? Ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i berhujjah dengan beberapa dalil-dalil yang mana para sahabat Nabi SAW juga pernah membaca kalimah Allah waktu, contohnya takbir intiqalat, lebih daripada 2 harakat. Kalau kita pergi semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mubaligh ni pun baca lebih pada 2 harakat. Allahu Akbar. Tu imam betul pendek, Allahu Akbar. Tapi mubaligh belakang, Allahu Akbar. Kalau salah dah lama dah ulama-ulama mereka menentang ataupun melarang, itu bid'ah. Tak ada pun ulama yang kata mubaligh yang di belakang yang menyambungkan bacaan ini bagi orang lain dengar, kata itu bid'ah, lebih daripada 2 harakat. Tak ada pun, tak termasuklah ulama-ulama Saudi yang setengah straight ataupun ulama-ulama Salafi, termasuklah geng-geng Albani dan sebagainya. Tak ada pertikaian, kerana ini hukum fiqh. Ini bukan ilmu tajwid, ini hukum fiqh. Ulama fiqh berhujjah dengan beberapa dalil-dalil sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit. Begitu panjang dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam. 7 harakat ini, 7 alif 14 harakat, ianya adalah merupakan gabungan di antara kalimah Allahu Akbar. Kerana setiap kalimah Allahu Akbar ini, kalau ada alif, kita kira 1 alif. Macam mana? Contohnya kita ejakan lam alif mim, di tengahnya ada alif.
Oleh sebab itu kita baca alif lam. Kita tak ada baca alif lam mim. Alif lam mak lazim musaqqal harfi. Alif lam sampai 6 harakat. Sebab di tengah dia ada alif. Alif, 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 lam, ya, fa. Alif. Alif tak termasuk alifun atau alifun. Alifun. Dia tak ada huruf alifun. Baun. Ba ada. Lamun, lam, alif, mim. Haun, ya, ha, alif, hamzah. Jadi alif iaitu lam satu. Allah, lam lagi satu. Dah dua. Allah itu satu alif. Dah tiga. Ha satu alif lagi. Dah berapa dong? 4 ya. Kafun ak 5. Baun bar 6. Raun ada hamzah, ada alif 7. Kerana mengagungkan nama Allah, mengagungkan kalimah Allahu Akbar, maka terangkumlah kepada Allah, maka jadilah 7 alif. 7 alif 14 harakat. Ini hujah mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun ulama kita menyebut yustahabbu lil musalli tarkul maddi fi takbiratil ihram. Disunatkan, disunatkan. Tetapi kalau masih lagi tidak boleh menghadirkan niat di dalam takbiratul ihram, 3 harakat tak boleh hadir, ya Allah boleh. Kerana sunat dengan fardu mesti kita dahulukan fardu. Kerana dia tak boleh hadir qasad, ta'arud dan ta'yin di dalam takbiratul ihram, terpaksa memanjangkan dia, diberikan keharusan sehingga 14 harakat. Ini hujah di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara ulama yang membahaskan begitu panjang permasalahan ini termasuklah Al-Imam Jordani dalam kitab Fathul Alam, dan termasuklah juga seorang ulama yang terkenal Al-Imam Syekh Nawawi Bantani dalam kitab beliau Nihayatuz Zin. Macam mana boleh jadi 7 alif iaitu 14 harakat. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan hendaklah imam itu menyaringkan dengan dia. Imam semua takbir ni hendaklah menyaringkan, bukan setakat takbir ihram, bahkan semua takbir dan segala takbir intiqalat di dalam semayang. Semua takbir intiqalat pun hendaklah ianya menzahirkan, menjaharkan. Kalau tu imam baca pelan, makmum di belakang jadi kelang kabut. Jadi kelang kabut. Imam ni dah bangun sujud tu tak bangun sujud. Bangun-bangun tengok imam dah sujud lagi. Kita putar bangun, naik tengok imam nak rukuk dah pula. Oleh sebab itu, kalau ada imam kiri, pecat ke dia. Menyusahkan orang. Itu bukan warak tu imam namanya. Tu imam Allah, nampak macam warak, bukan warak. Tak layak jadi tu imam sebab dia tak tahu nak jadi imam. Nak betul jadi imam, mestilah menjaharkan bacaan. Sekiranya muballigh di belakang ni, nama dia muballigh. Kalau dia takbir, imam contohnya bila Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, menyampaikan, muballigh nama dia. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Rawdatul Talibin, hendaklah muballigh ini berniat. Berniat apa? Itu takbir dan juga niat beritahu orang. Dia tidak boleh berniat nak beritahu orang, batal semayang ni. Sebab dalam semayang ni tidak boleh berniat untuk makhluk melainkan Allah. Jadi kalau dia berniat Allahu Akbar, menyampaikan perbuatan semayang ni kepada orang lain, batalat salatuhu, semayang dia batal. Kerana innamal a'malu bin niat, ianya berdasarkan niat.
Oleh sebab itu Imam Nawawi menyebut dalam kitab Rawdatul Talibin, maka hendaklah orang yang jadi mubalik menyampaikan ini berniat itu takbir dan semayang, dan juga niat nak beritahu pergerakan imam, semayang dia sah, semayang dia sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mubalik ni jangan ikut macam Mekah. Imam sami Allahu liman hamidah dia baca Rabbana lakal hamdu, itu mazhab lain, sami Allahu liman hamidah, imam Rabbana walakal hamd, itu mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i, sama ada ia jadi makmum atau menjadi imam, sami Allahu liman hamidah, kalau dibaca dia pun baca. Baca. Oleh sebab itu, sama ada dia jadi imam ataupun jadi makmum, imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu." Riwayat yang lain hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Satu riwayat ada sahabat baca tambah Rabbana lakal hamdu, satu riwayat Rabbana walakal hamd. Adakah imam tak baca Rabbana lakal hamd? Sekiranya apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka iringikanlah fa itu fa litta'qib, mana fa mengiringi, iringilah dengan Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Kalau pandang pada zahir hadis, imam hanya baca sami Allahu liman hamidah, imam tak baca Rabbana lakal hamdu. Kalau pandang zahir hadis, makmum baca Rabbana lakal hamdu dan imam hanya baca sami Allahu liman hamidah. Adakah begitu? Nampak ni. Oleh sebab itu di dalam ilmu hadis ni kena pandai menyesuaikan hadis, yang dinamakan dalam ilmu usul fiqh at-ta'arud wa tarjih, nama dia. Pertentangan di antara riwayat, maka kalau boleh kita gabungkan, maka kena gabung. Kalau boleh kita tahu yang mana terdahulu yang kemudian, ambil yang terkemudian. Kalau kita tak boleh juga, tak boleh, maka hendaklah ianya tawakuf, tak memberi apa-apa keputusan. Ini dalam ilmu usul fiqh. Jadi ulama membahaskan bahawa sesungguhnya riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, apabila sami Allahu liman hamidah baca Rabbana lakal hamdu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana lakal hamdu selepas sami Allahu liman hamidah. Tadi hadis yang kedua, apabila imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamdu, pada imam tak baca Rabbana lakal hamdu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri membaca Rabbana lakal hamdu. Adakah wujudnya pertentangan? Ulama kata tak wujud pertentangan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar, selepas sami Allahu liman hamidah, iringilah baca Rabbana lakal hamdu. Sama ada kamu jadi imam ataupun menjadi makmum ataupun sembahyang seorang diri. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, jangan pula di belakang Rabbana lakal hamd. Kita tahu mana dalil ni? Mana dalil? Mana dalil? Tak ada dalil. Kalau kita perhati dalil mazhab Syafi'i kuat, termasuklah Syekh Nasaruddin Albani rahimahullah ta'ala. Walaupun beliau seorang ulama yang begitu straight, dia cenderung pandangan Imam Syafi'i dalam bab ini, cenderung mazhab Imam Syafi'i dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anak murid beliau daripada Jordan mengarang kitab Akhtaul Musallin, kesalahan orang yang semayang. Cenderung mazhab Imam Syafi'i bahawa imam juga baca sami Allahu liman hamidah, imam juga sunat baca Rabbana lakal hamdu, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga membaca sunat membaca Rabbana lakal hamdu. Kita mazhab Imam Syafi'i dah lama dah bahas. Nampak ni? Jangan kita celaru campur aduk dengan mazhab lain. Sambung balik kita. Kalau tahu dalil, ahlan wa sahlan. Tak tahu dalil, pakailah mazhab kita juga mempunyai hujjah. Dan ada pun makmum, hendaklah disirkan. Makmum sir, jangan kuat-kuat pula, dia lebih pada itu imam pula. Allahu Akbar.
Oleh sebab itu makmum ini jangan was-was menguatkan apa-apa bacaan. Saya petik dalam kitab Wablul Ghamam ni, Wablul Ghamam muka surat 17, menyebut far'un qala Abul Futuh Al-Ajli fi Nukatil Wasid wal Wajiz. Al-Imam Futuh Al-Ajli menyebut dalam kitab komentar kitab Al-Wasid dan Wajih Imam Ghazali, tukrahu salatu khalfal muwaswisi, makruh semayang di belakang orang waswas, li'annahu yashukku fi af'ali nafsi, kerana dia syak perbuatan diri dia. Kalau orang ni dia was-was Allah Allah Allah, kalau boleh tak payah semayang di belakang dia. Takbir pun dia was-was, semayang baca Fatihah pun was-was, maka dia was-was dalam perbuatan diri dia. Walau tawaswasal ma'mumu fi takbiratul ihram, sekiranya makmum ni was-was pada takbiratul ihram, ala wajhin yushawwishu ala ghairihi, sehingga mengganggu orang lain, haruma alaihi zalika, haram ke atas dia. Allah Allah, tak lepas juga lagi dia kuat Allah, tashwish, mengganggu orang lain, haram ke atasnya. Apa bandingan kal kalami wal qiraati jahran haisu syawwashat atau syawwishat ala ghairihi minal musallin, sepertilah membaca ataupun bercakap-cakap di tepi orang yang semayang. Sama balik kita qala al-musannif rahimallahu ta'ala, adapun makmum hendaklah diserkan dengan dia dan segala takbir di dalam semayang, melainkan jika ia jadi mubaligh. Kalau dia jadi mubaligh, sebab makmum belakang tu kita contohnya semayang sampai 3 km, sampai lebih pada surau, lebih pada Jekyll, semayang ramai, jalan yang penuh semua. Ini mesti ada mubaligh suara yang kuat. Kalau tak imam sekadar Allahu Akbar, ujung-ujung ni tak dengar, sayup-sayup. Yang seorang ni belakang dia Allah anugerahkan suara dia lantang, Allahu Akbar. Ini mubaligh nama dia. Tapi dengan syarat mubaligh ni berniat itu takbiratul ihram dan diiringi beritahu orang. Kalau takbir intiqalat, berniat itu takbir intiqalat diiringi dengan mengingat orang. Kalau tidak, batas semayang dia. Maka hendaklah ia membacakan takbir-takbir itu dengan suara yang nyaring, InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.